Masih lagi bersama dengan Oro Today to Z di Rezu di Kupi-Kupi dulu. Salam sejahtera, salam hormat kamu orang. Hai hai hai. Mungkin ada yang baru buka radio tu. Tengok di Facebook kami. Cerita kita hari ini pasal apa pengalaman kamu ketika kecil-kecil dulu. Maklumlah ada yang dulu pernah dibuli, diejek, diuluk-uluk kan. Jadi ada yang sampai diberikan dengan nama gelaran. Ada yang sampai kekal sampai sekarang nama tu. Jadi apa pengalaman kamu dan bercakap juga tentang buli. Nanti Rezu bacakan komen kamu di Facebook tu. Ini ada kita punya tetamu di talian ni. Beliau ni yang baru-baru tular hanya disebabkan spontan tersasul. Tersasul dia bilang. Tersasul apa tu? Kita tanyakan kepada adik kita ni si Sadam di talian. Hello, Assalamualaikum Sadam. Hello, Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar tu? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Sadam, baru-baru ni lah adik Sadam tular disebabkan tersasul perkataan Sabah jadi Sabah katanya tu. Yeah. Itulah tu. Jadi sebelum Rezu tanya lah lebih lanjut berkaitan dengan topik kita hari ni bercakap tentang buli sebenarnya kan. Bila berlakunya insiden itu ada yang condemn, ada juga yang bagi support. Jadi macam Sadam sendiri, sebelum menjawab soalan itu, mungkin boleh ceritakan sedikit. Sadam ni di Kuala Lumpur sebelah mana ni Sadam? Okey, saya di kawasan Bandar Tasik Selatan, dekat-dekat dengan Sungai Besi area sebab saya dekat dengan kawasan tu kan. Sudah berapa lama di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur ni dalam 6 tahun gitulah. Lebih asalnya datang sini terus pergi dekat Kelantan sana. Lepas tu baru datang Kuala Lumpur. Begitu. Jadi di Sabah asal daripada sebelah mana ni di Sabah ni? Di Kunak. Di Kunak. Ya, saya daripada Kunak. Orang Kunak. Ada juga kawan orang di Kunak ni. Ada Kunak. Mungkin ada juga pendengar-pendengar kita di luar sana, orang di sebelah-sebelah pantai timur. Jadi Sadam, nanti Rezu akan kembali bersama dengan pendengar-pendengar kita. Mau dengarkan apa cerita pasal insiden tular gara-gara tersasul tu seketika nanti. Boleh kan Sadam? Boleh. Baiklah. Jadi kamu orang terus bersama Rezu di Kupi-Kupi dulu. Jangan lupa dapatkan aplikasi terbaru Kupi TV. Bila-bila masa di mana sejak kamu berada boleh dengar radio Kupi-Kupi FM walaupun kamu berada nun jauh sana di Semenanjung. Dan kita kembali nanti Sadam. Hai kamu orang, jumpa nanti berhibur dengan lagu-lagu ini. Kupi-Kupi masih lagi bersama dengan Oro Today to Z di Rezu di Kupi-Kupi FM. Kupi-Kupi dulu. Hari ini bersiaran bercakap pasal buli. Jadi adalah adik kita ni seorang ni baru-baru ni tular hanya kena dicakap tersasul sejak dia cakap tu. Sabah dia bilang. Kita bersama si Sadam di talian semula. Hello Sadam. Hello. Sadam, itulah bila cerita pasal kau yang spontan tersasul perkataan Sabah tu. Ketika tu waktu tu di mana berlaku tu? Sebenarnya benda tu dia starting masa kita orang decide untuk tinggal sekejap untuk breakfast dekat satu R&R dekat Sungai Buloh tu. Lepas tu time-time masa makan tu tiba-tiba ada dua kru TV ni datang. Dia ajar untuk buat spontan interview lah berkaitan dengan SOP yang ada dekat R&R tu. Macam tu lah. Jadi kita pun TV lah. TV datang kan. Semua pun tahu daripada mana TV tu kan. So kita decide lah, siapa nak cakap kan. Last saya lah yang masih kena cakap. So dia nervous lah kan. Dia nervous sebab walaupun sebelum ni kita pernah kena shoot dengan TV, tapi kali ni kita kena bercakap lah. Jadi perasaan dia tu lain. Iyalah, yang pastinya bamu pun masih ada juga di situ, Bas Adam. Iya, dia jadi macam alamak. Tapi benda tu kita perasan lepas kita tengok balik video tu, kau cakap Sabah lah. Katanya masa insiden tu mau pergi ke Cameron Highland dia bilang. Highland. Kami daripada Lukut masa tu, Port Dickson. Lepas tu mau pergi Cameron Highland. Yalah PKP pertama kan, dia sudah bagi kita berjalan. Jadi excited lah. Jomlah kita pergi mana-mana yang best kan. So kita sejuk dekat Cameron tu. Jadi masa PKP
Jadi masa PKP itu hari lama juga cuti kah? Memang bekerja kan ni sendiri ataupun macam mana? Nah, kalau macam saya kerja dengan swasta lah, dan masa PKP itu pun saya kena bekerja dekat rumah, bukannya itu. Iya, gitulah insiden dia. Sampai dia nervous lah, boleh cakap nervous lah, sebab stesen TV datang interview secara spontan. Macam itu kan. Dia nervous lah, sabar jadinya. Jadi sabarnya. Tak kisahlah. Jadi kan bila terjadinya insiden sabar tu kan, sampai benda ni jadi viral satu Malaysia, ada yang bagi support, ada yang boleh memahami benda tu sebab tersasul, tapi ada juga yang condemn, dan tak kurang juga ada yang cakap benda ni cyberbully. Maksudnya ada juga orang yang caring dengan apa yang menimpa dengan Saddam ni. Jadi nanti Rezu mau tanya ni, betulkah Saddam ni ada betul-betul kena cyberbully ni? Jangan jawab dulu, seketika nanti akan kembali kamu orang bersama dengan Rezu dan Saddam. Boleh ya Saddam? Okay, boleh. Boleh. Kita kupi-kupi dulu. Kita kupi-kupi dulu. Kita berehat dulu, dengarkan lagu-lagu selepas ini. Kupi-kupi FM. Kita juga baik ni. Masih lagi bersama dengan Aura to the Rezu di kupi-kupi dulu. Jadi kita sambung balik bercerita dengan Saddam. Si adik Sabah ni. Saddam, betulkah kau ni kena bully ni Saddam? Kena cyberbully, betulkah? Hello semua. Berkaitan dengan cyberbully ya. Kalau kita fahamkan, kalau saya lah punya pendapat berkaitan dengan cyberbully tu, kalau kita orang kata teliti meaning sebenar cyberbully tu adalah tindakan seseorang terhadap seseorang melalui media sosial, komen-komen yang negatif, zaman ke apa benda semua tu yang beri kesan buruk pada orang lain, itu kita panggil cyberbully lah. So macam insiden saya ni pun boleh dikategorikan cyberbully lah. Cumanya bezanya saya ni, saya boleh kontrol, saya boleh kawal, dan saya tahu macam mana nak hilangkan benda tu. Jadi tidak efek banyak pada saya lah. Cyberbully. Kalau mau kata adakah saya kena cyberbully? Saya kata yes. Jadi dari segi emosi, bila terima kecaman, bila dapat komen-komen yang rasanya walaupun sekelumit hati itu ada macam tergusir sedikit, macam mana cara Saddam sendiri untuk mengatasi perkara-perkara sebegitu? Okey, kalau sememangnya kita terfikir bahawa orang cakap pasal aku Lepas tu macam saya buat macam mana, saya set dalam kepala, okey, apapun kau mau cakap, kau tidak kenal siapa saya. Lepas tu apapun yang kau buat, saya tidak mau ambil tahu, sebab benda tu negatif akan beri pesan pada saya tidak mau negatif. Baik, ibaratkan diri. Macam saya boleh fikir begitu, saya boleh set. Jadi itulah, tiadalah panjang-panjang punya cerita cyberbullying ni untuk diri. Tapi apa yang saya nampak, kemungkinan, apa yang saya takut, kemungkinan cyberbully ni, walaupun isu tu atau individu tu adalah saya, tapi orang lain yang terkesan, mungkin saya punya family ke, kawan-kawan yang rapat sangat dengan saya ke, macam itu. Takut dia orang yang tidak boleh terima kan, kita tidak maulah benda tu berlaku. Betul. Jadi dari segi penerimaan keluarga sendiri, bila tertularnya perkara ni, apa cabaran paling hebat kepada Saddam? Okey, macam daripada keluarga sendiri, apa yang saya tengok, macam bila situasi itu berlaku kan, adalah beberapa orang kata, kau tolong dulu kau tutup, kau punya deactivate dulu kau punya Facebook, sampai kau baca-baca semua negatif. Okey, saya pun setuju, saya tutup. Tetapi bagi family saya yang di sana, diorang mungkin dah baca, diorang baca. So benda tu bila diorang yang baca tu, diorang punya perasaan tu jadi marah. Marah terhadap orang yang kecam-kecam tu lah. Iyalah, yang kecam-kecam. Kita boleh buat apa juga, sebab viral, kita pun tahu mulut orang kan kontrol. Kita susah mau kawal. Tapi ada orang bilang kalau kalau kita asyik dengar cakap orang ni, sampai-sampai bila pun kita tidak ke mana-mana.
Betul lah tu. Dan ramai juga di kalangan-kalangan, contohnya influencer yang tiba-tiba jadi YouTuber. Ramai rata-rata mereka ni muncul daripada kalangan mereka-mereka yang pernah viral, yang pernah tular suatu ketika dulu. Jadi macam Saddam sendiri, adakah bila Saddam sudah tular jadi viral sekarang ni, satu Malaysia sudah kenal, mungkinkah Saddam akan mengambil keputusan untuk menggunakan platform yang ada ini untuk memajukan diri, mungkin mau jadi YouTuber kah, mau jadi influencer kah, atau ada perancangan daripada Saddam sendiri? Okey, kalau pasal yang tu buat masa ni masih dalam macam mana mau cakap ya? Tiada kata putus lagi lah. Mesti ramai peminat, banyak ad dalam Facebook sekarang ni kan? Tidak boleh kawal. Tidak boleh kawal. Wah. Itu baru saya itu apa dalam kepala ini baru Sabah punya page, bukannya Semenanjung punya page ataupun satu Malaysia punya page. Macam mana saya nak handle benda-benda begini ya? Begitu. Jadi buat masa ni tiada lagi lah perancangan, macam tiada lagi spesifik, kita tak point lagi mau buat mau buat YouTuber kah, mau jadi influencer kah, macam mana, sebab kita pun macam saya pun sekarang pun saya kerja, lepas tu benda tu mungkin slowly lah, slowly lagi pun ada beberapa lagi pun saya kena coolkan beberapa orang yang terdekat yang masih terkesan dengan benda-benda gini, mengajak dia orang untuk lebih terbuka lah. Ya, betul-betul. Dan yang pastinya dari cara bercakap sendiri, Saddam, Rezu dengar pun orangnya very open-minded, ceria orangnya. Dan nanti Rezu akan kembali bersama dengan Saddam. Kamu orang terus sejak berada di Kupi-Kupi dulu. Kita mau dengarkan lagu-lagu selepas ini. Dan nanti Saddam mau dengar ucapan akhir, juga pesanan kepada pendengar Kupi-Kupi FM, khususnya seluruh warga Sabah. Boleh, Saddam? Boleh. Baiklah, kamu orang beri lagu-lagu selepas ini Kupi-Kupi FM. Kita juga masih lagi bersama Rezu di Kupi-Kupi dulu. Masih lagi bersama Saddam. Hai Saddam. Halo, hai. Jadi Saddam, sedang tak sedar kan? Jadi sebelum kita berpisah, Saddam, mungkin ada pesanan kepada orang-orang di luar sana, terutamanya kepada orang yang suka condemn, yang suka membuli orang ni. Ini cerita kita, topik kita hari ini. Silakan Saddam. Okey, dari saya sendiri, mangsa buli. Okey, untuk yang di luar sana, kita rakyat Sabah semua baik-baik sebenarnya. Betul. Tapi sebabkan mungkin ada yang di sana jadi pembuli tanpa sedar. Okey, so apa yang saya mau bagi tahu sini, sebab saya sendiri rasalah kan. So janganlah kita terus menghukum orang lain, bang. Apapun yang kita tonton di situ, boleh kita jadikan jenaka, tapi jangan sampai kita mengaibkan orang tu ataupun bagi kata-kata yang buruk lah. Cuba bagi yang positif tu kan lebih baik. Iya. Sebab lagi pun kita ni orang bilang tiada yang sempurna, nobody is perfect. Lagipun benda ni sentiasa boleh berlaku kepada siapa-siapa. Mungkin tidak jadi pada diri kita, tapi satu hari besok-besok boleh jadi kepada anak kamu sendiri, anak buah sendiri. Jadi sebelum kita menunding satu jari kepada orang tu, baik kita ingat 4 jari tu menunding kepada kita. Betul Saddam? Betul. Jadi saya setuju. Jadi Saddam, apa kata-kata akhir untuk pendengar Kupi-Kupi FM yang tengah mendengar hari ini, juga pesanan masih lagi tak dalam PKP ni? Silakan Saddam. Okey, kepada semua yang di luar sana, mungkin anda baru mengenali Mr. Sabah di sini. Okey, pesanan saya sentiasalah bersama dengan Kupi-Kupi FM. Okey, lagi-lagi kita ni pun masih dalam PKP, kena ingat PM masih mengarahkan kita untuk sentiasa berjaga-jaga di luar sana, memastikan kita sentiasa bersih. Okey, supaya kita pun sentiasa sihat lah. Okey, saya rasa itu saja. Ada perancangan bila mau balik Sabah ni Saddam? Kalau boleh mau balik secepat mungkin, tapi itulah tiket tidak membenarkan. Oh ya, mahal loh. Macam boleh mau pergi Korea harga dia kan sekarang? Tahu pun. Kalau boleh lepas Korea tu kita pergi Korea dulu, tapi masalahnya tak boleh lepas. Jadi tak boleh pergi lepas. Sabah pun Betul, sempatan kita masih lagi ditutup. Jadi daripada pihak Kupi FM, Rezu sendiri secara peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saddam kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Rezu, Kupi FM dan juga pendengar Kupi FM, seluruh rakyat Sabah yang tengah mendengar
mendengar sekarang ni. Jadi kami mendoakan sentiasa kejayaan, kesejahteraan kepada Saddam, dan apapun Saddam, apa yang akan diterima selepas ini, terima dengan hati terbuka, memandang dalam yang positif. InsyaAllah kalau kita fikir yang baik-baik, segalanya jadi yang baik. Betul, Alhamdulillah. Saya juga bersyukurlah dengan apa yang berlaku ni, mesti ada hikmahnya. Betul, mesti ada Apa yang hikmahnya. kita perlu buat, just open, buatlah dengan hati, terimalah dengan hati yang terbuka, dan inilah normal baru juga bagi saya. Betul. Perlu kita terima segala realiti kehidupan ini. Jadi itu saja Saddam, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Itu dia tadi si adik Saddam, si Mr. Sabah dia bilang, yang tular gara-gara insiden tersasul baru-baru ini, yang tular disebabkan waktu wawancara dalam salah sebuah rancangan televisyen terkemuka di Malaysia. Dan kamu orang, terima kasih kerana terus bersama Kupu-Kupu FM. Apa kata kita berehat dulu, kita dengarkan lagu selepas ini. Kita jumpa seketika nanti. Kupu-Kupu dulu.